Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 20 Januari bersama saya Nazira Syaringat. Kita saksikan tajuk utama malam ini. 3 premis makanan ada najis tikus dan bangkai diarah tutup 14 hari. Juga budak dalam kontena ditemui selepas 6 hari. Susulan penemuan kanak-kanak lelaki warga asing dalam kontena di kawasan Pelabuhan Barat, Pelabuhan Kelang semalam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, laporan polis telah dibuat dan siasatan sedang dijalankan. Dan setakat ini tiada unsur pemerdagangan manusia terhadap kanak-kanak bernama Fahim itu. Bila dia tiba di pelabuhan, kontena diturunkan dan didapati ada satu kontena yang ditemui seorang budak lelaki lah ya. Nama dia Fahim. Dan dia satu-satunya yang ditemui lah ya. Jadi laporan polis dibuat, disiasat, dia kemudian dibawa ke pemeriksaan kesihatan. Kebetulan dia demam, dia tak berapa sihat. Dan kemudiannya proses untuk dia dihantar pulang itu dibuat mengikut saluran undang-undang lah. Kita tak buat kesimpulan kepada aspek pemerdagangan manusia lagi kerana siasatan awal mendapati dia orang kata apa, dia masuk, kemudian dia tertidur, tiba-tiba dia sampai ke sini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas lawatan kerja dan mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa penyelarasan menangani kesesakan di Tambak Johor di bangunan Sultan Iskandar di Johor Bahru. Semalam tular di media sosial seorang kanak-kanak lelaki warga Bangladesh ditemui dalam kontena yang baru tiba di Pelabuhan Barat, Westport, Pelabuhan Kelang. Kapal berkenaan dilaporkan berlepas dari sebuah pelabuhan di Bangladesh pada 13 Januari lalu. Kanak-kanak itu dilaporkan terkunci dalam kontena berkenaan selama 6 hari. Di Pahang, seorang remaja perempuan berusia 14 tahun meninggal dunia akibat kecederaan pada bahagian kepala selepas dihempap pokok yang tumbang dalam ribut di Kampung Balok Baru, Kuantan. Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Wan Muhammad Zahari Wan Busu berkata, ketika kejadian mangsa dikatakan sedang bermain dengan adiknya di kawasan taman permainan sebelum sebatang pokok tiba-tiba tumbang. Mangsa dikenali sebagai Alia Zahra, merupakan anak ketiga daripada 7 beradik. Bapa mangsa merupakan seorang peniaga burger dan ketika kejadian, Muhammad Haslizan Manan dan isterinya berada di gerai kira-kira 90 meter dari lokasi kejadian. Masa kejadian tu saya tengah layan customer, angin kuat. Jadi angin bila pokok tumbang tu, saya cek anak saya 3 orang ada. Saya sambung buat kerja, lepas tu orang panggil anak saya nombor 3 tu kena dekat ujung jalan tu dekat bawah. Sebab pokok tu besar tinggi. Jadi bila dia tumbang tu anak saya dekat lorong 16 tu kena. Walaupun pokok tu dekat taman. Menurut Muhammad Hasnizan, mangsa telah dikeluarkan oleh penduduk setempat daripada rimbunan dahan-dahan yang patah. Jelasnya Alia terkena pada bahagian hujung pokok dan keadaannya ketika itu tidak menunjukkan ada kecederaan serius dan hanya mengalami pendarahan di hidung sebelum dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan sebelum disahkan meninggal dunia. Jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Felda Cerul 1 Kemaman, Terengganu pagi tadi. Di Terengganu, pasangan suami isteri maut manakala 7 yang lain cedera dalam kemalangan membabitkan 4 kenderaan. Insiden berlaku di kilometer 41.5 Jalan Kuala Terengganu, Kuantan dekat Kampung Selawa, Mercang. Ketua Polis Daerah Marang Deputi Superintendent Muhammad Zain Madris berkata, nahas berlaku kira-kira jam 8 pagi tadi membabitkan Proton Wira, Proton Satria Neo, Pro 2 Maivi dan Pro 2 Azia.
Siasatan awal mendapati kemalangan berlaku apabila Proton Satria dari arah Dungun menghala ke Kuala Terengganu terbabas kerana hilang kawalan dan dipercayai terlanggar lopa air di tengah jalan. Kereta tersebut kemudian memasuki laluan bertentangan dan melanggar 3 kenderaan lain yang sedang bergerak di laluan bertentangan. Menurut Muhammad Zain, mangsa maut Rosita Mamat 41 tahun yang merupakan penumpang hadapan Perodua Azia berasal dari kampung Bukit Depu di Kuala Terengganu disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala pemandu Ahmad Arsyad Mamat 50 tahun meninggal dunia ketika menerima rawatan di klinik kesihatan Mercang. Beliau berkata 3 lagi penumpang di dalam Perodua Azia mengalami kecederaan parah. Kesemua mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Sultanah Nur Zahirah di Kuala Terengganu untuk menerima rawatan dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Najis dan bangkai tikus antara yang ditemui di dapur beberapa premis makanan di sekitar Kuantan dalam operasi mega bersepadu perundangan kesihatan hari ini. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri JKN Pahang, Datuk Nur Azimi Yunus berkata, 3 premis makanan yang didapati tidak mengamalkan kebersihan. Dalam pemeriksaan itu, diarah tutup 14 hari mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1985 bagi menjalankan kerja pembersihan. Menurut Datuk Nur Azimi, berdasarkan penilaian tahap kebersihan yang dilakukan, 3 premis yang diarah tutup itu berada di bawah 50% iaitu antara 45 dan 49%. Daripada 4 itu, 3 kita arahkan tutup sebab markah yang mereka dapat tu adalah hanya di bawah 50%. Antara 45 hingga 49% saja. Jadi ini sangat rendah. Jadi banyak yang kita temui sebenarnya yang kita rasa kalaulah masyarakat peka dengan perkara ini, mungkin masyarakat tak makanlah di tempat premis berkenaan. Bagaimanapun jelas Datuk Nur Azimi, pemilik premis berkenaan boleh membuka premis mereka lebih awal, namun perlu mendapat pengesahan daripada JKN selepas mengikut arahan pembersihan. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas mengetuai operasi mega bersepadu perundangan kesihatan awam di daerah Kuantan. Operasi 2 hari bermula hari ini membabitkan 135 anggota penguatkuasa JKN Pahang, pejabat kesihatan daerah dan sektor Inspektorat dan Perundangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Lebih 1,500 penduduk di 3 taman perumahan sekitar Bandar Mutiara dekat Sungai Petani terpaksa berulang-alik sejauh 5 km untuk menunaikan solat Jumaat di luar qaryah kerana kawasan itu tidak mempunyai masjid. Keadaan itu menyebabkan penduduk Taman Bandar Mutiara, Taman SP High dan Yara Park dihimpit resah kerana tidak dapat beribadah secara selesa termasuk menguruskan jenazah setiap kali ada kematian serta gagal menganjurkan sebarang aktiviti keagamaan untuk merapatkan hubungan di kejiranan itu. Pengerusi Jawatankuasa Penaja Qaryah Bandar Mutiara Zahir Said berkata, sejak kawasan perumahan itu dibuka pada 2016, penduduk terpaksa menumpang di masjid di Batu Dua, Jalan Kuala Ketil, Taman Kelisa dan masjid di Bandar Putrajaya untuk solat Jumaat. Katanya semua masjid ini terletak agak jauh daripada kawasan mereka. Namun disebabkan tiada pilihan, penduduk terpaksa pergi solat di sana. Menurut Zahir, tapak untuk pembinaan sebuah masjid telah diluluskan oleh Majlis Agama Islam Kedah Maik di atas lot seluas 10,100 meter persegi di Taman Bandar Mutiara. Tetapi disebabkan ketiadaan dana yang mencukupi, projek itu tidak dapat dilaksanakan sehingga kini. Kami memerlukanlah sangat-sangat masjid ini sebab dengan adanya masjid ini, insya-Allah kita akan merancangkan lagi lah aktiviti-aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan. Antara tempat-tempat yang kita akan wujudkan di masjid ini seperti bilik pengurusan jenazah, food court dan pejabat dan juga ruang makan lah. Setiausaha Masjid Qaryah Bandar Mutiara Nur Hilmi Nur Lajis berkata, sekiranya masjid itu berjaya dibina kelak, ia mampu menampung lebih 1,500 jemaah untuk solat Jumaat dan solat fardu selain mampu menjadi lokasi untuk sebarang aktiviti keagamaan yang boleh mengimarahkan kawasan itu. Upayahan daripada penduduk di sini untuk mengerjakan terutamanya solat Jumaat. Solat Jumaat mereka terpaksa keluar daripada kawasan ni lebih kurang 5 km. Dalam radius 5 km kita akan pergi ke 2-3 masjid berdekatan. Contohnya di Masjid Batu Dua,
Masjid Putrajaya dan juga Masjid Taman Kelisa. Jadi lebih kurang radius 5 km. Yang ni terutamanya menyukarkan penduduk ni lah untuk keluar. Terutama kalau jadi hujan, kemudian kadang-kadang jadi berlaku yang kesesakan dan juga beberapa kemalangan jalan raya kecil yang telah pun berlaku dalam, memang tak selalu tapi setiap tahun ada berlakunya kemalangan yang menyebabkan jadi bottleneck kepada untuk sampai ke tempat solat Jumaat itulah. Penduduk memaklumkan kapasiti Surau Al-Banna yang ada ketika ini hanya mampu menampung 100 jemaah sahaja. Surau kami ni kecil. Kapasiti cuma dalam lingkungan 100 orang saja. Bila ada macam sembahyang hari raya Aidilfitri atau sembahyang hari raya Aidiladha, kapasiti penduduk yang balik mai sini ramai. Bercampur dengan ahli keluarga mereka. Jadi kami sampai bersembahyang di luar sana lah, melimpah ruah. Jadi memang kami terpaksa dan berhasrat sangat untuk mendapatkan sebuah masjid. Setakat ini hasil kutipan dan sumbangan penduduk sekitar mereka berjaya mengumpul RM150,000. E-Gate BSI dan KSAB dibuka bermula hari ini. Alhamdulillah bertemu kembali. Menjelang cuti sambutan Tahun Baru Cina, tinjauan kru berita Al-Hijrah sepanjang hari ini mendapati aliran trafik di lebuh raya utama negara lancar walaupun kenderaan mula bertambah dan trafik meningkat sekitar jam 4 petang tadi. Keadaan terkawal itu dijangka sehingga lewat malam ini. Wartawan Zari Sufia Zaharuddin melaporkan. Menurut Pengurus Besar Kanan Anih Berhad, Razimah Muhammad Razzi, sekitar jam 4 petang tadi, trafik telah mencecah 100,000 kenderaan dan dijangka akan meningkat sehingga 180,000 sehingga lewat malam ini. So kita memang jangkakan trafik akan berterusan continuously like this dan kita akan hit our target of 170 to 180,000 a day. Jangkaan kita because trafik kita sekarang ni dah mencapai 100,000 dan our target is about 180,000. So kita rasa it will be like this until tengah malam nanti. Tambah beliau, pelbagai persiapan telah dilaksanakan bagi mengurangkan kesesakan trafik di plaza-plaza tol. Okey, untuk persiapan Plaza Tol, kami telah menambah nombor pekerja untuk sebanyak about 30% penambahan jurutol sokongan Okey, and then of course bila kita menambah ada jurutol penambahan, kita juga menambah lorong. Sekiranya dekat Tol Plaza kalau kita nampak kita buka additional lanes untuk memberi untuk help us to ease the traffic dekat Plaza Tol. Sementara itu, orang ramai yang pulang ke kampung bermula hari ini berpeluang menikmati kadar tol percuma selama 2 hari selain membuat persediaan bagi menghadapi sebarang kesesakan trafik semasa perjalanan pulang ke kampung. Okey, saya akan balik ke Kelantan. Selalunya mengambil masa dalam 7-8 jam lah. Dan kalau musim perayaan ni mungkin lebih daripada tu. Selalunya dalam 11 atau 10 jam. Okay, untuk menghadapi sesak ni selalunya kami akan sediakan makanan dulu dalam kereta. Kalau sesak sangat, memang kat dalam kereta je lah rehat. Dan kalau lama sangat, mungkin akan berhenti kat arena lah. Nak elak jam ni biasa kita orang akan keluar awal lah. Avoid daripada jam kan. Usually tak nak balik waktu yang orang peak hour lah. Selalu orang peak hour lepas balik kerja. So kita orang akan balik sebelum tu lah. Saya nak balik ke Terengganu, tapi kalau biasanya kalau tak sesak tu sekejap macam 3 jam mesti sampai. Tapi kalau sesak tu kadang-kadang daripada 5 jam ke 6 jam macam tu. Kita stop lah sekejap. Tapi kalau macam dah jam macam tu memang tak boleh nak berhenti lah. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan tol percuma kepada semua pengguna jalan raya di seluruh negara sempena cuti perayaan Tahun Baru Cina bermula hari ini dan esok. Tinjauan aliran trafik di Plaza Tol
ombak menghala ke pantai timur kelihatan lancar, masih lagi dalam keadaan terkawal dan tiada kesesakan luar biasa. Biarpun warga kota sudah mula pulang ke kampung halaman masing-masing sempena cuti perayaan Tahun Baru Cina, di samping menikmati kadar tol percuma bermula hari ini sehingga 21 Januari esok. Namun, jangkaan Anis Berhad, aliran trafik di lebuh raya ini akan kekal sehingga lewat malam nanti. Terdapat juga kemalangan yang berlaku di lebuh raya utara selatan, arah selatan berhampiran susur keluar Plaza Tol Port Dickson yang membabitkan sebuah lori kontena terbakar, mengakibatkan 2 maut. Ia dipercayai hilang kawalan dan terbabas melanggar penghadang jalan sekitar jam 8.30 pagi tadi. Jadi, cuti juga. Bagaimanapun, orang ramai diingatkan supaya berhati-hati ketika memandu, berhenti jika letih atau mengantuk agar selamat sampai ke destinasi. Saya Zari Sufia melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Baik, penggunaan e-gate di 2 pintu masuk di bangunan Sultan Iskandar BSI dan Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB sudah dibuka kepada warga negara Singapura bermula hari ini. Inisiatif itu akan memberi manfaat kepada 30,000 hingga 50,000 warga Kota Singa itu yang berulang-alik ke Johor untuk tujuan sosial. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata ia antara usaha baru yang dilaksanakan bagi mempercepatkan aliran keluar masuk di BSI dan KSAB. Katanya sistem ini mengambil masa jauh lebih singkat berbanding dengan kaedah biasa. Untuk membuka akses laluan e-gate kepada warga Singapura yang memasuki sempadan Malaysia. Kalau sebelum itu, e-gate hanya terhad kepada kegunaan atau pemegang pasport rakyat tempatan saja. Tapi mulai hari ini kita membuka laluan, akses laluan masuk ini kepada warga Singapura yang menggunakan e-pasport lah, ya. Dan tadi saya melihat sendiri kelancaran sistem ini yang mengambil masa yang jauh lebih singkat berbanding dengan kaedah biasa. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas lawatan kerja dan mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa penyelarasan menangani kesesakan di Tambak Johor di BSI Johor Bahru. Jelas Datuk Seri Saifuddin Nasution, e-gate di BSI juga akan ditambah 20 laluan yang mana ketika ini terdapat laluan 20 e-gate masuk dan 20 keluar. Katanya Jabatan Imigresen Malaysia JIM akan memperluaskan penggunaan e-gate ini kepada negara lain yang dikategorikan kurang risiko. Keadaan pelarian di Palestin, Syria dan Yaman amat mendesak dan mengharapkan bantuan segera ketika ini. Mereka memerlukan pemanas, bahan bakar, makanan, selimut serta baju tebal bagi mengharungi musim sejuk ekstrim yang hanya akan berakhir penghujung Februari ini. Pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, Peduli Insan Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan berkata, kempen bantuan musim sejuk berbaki hanya sebulan sahaja lagi. Namun, jumlah dana yang terkumpul masih belum mencukupi. Justru pihaknya amat berharap rakyat Malaysia dapat memberi sokongan dan keprihatinan bagi membantu seramai mungkin pelarian di 3 negara tersebut. Suhu yang sejuk ketika ini katanya ada kalanya boleh mencecah di bawah paras 5 darjah Celsius yang boleh mengakibatkan kematian jika tidak ditangani dengan sebaiknya. Ketika ini di bulan 1, bulan 2 merupakan satu keadaan ataupun tempoh yang paling teruk buat 3 negara ini. Ini berikutan kalau kita lihat dalam tempoh musim sejuk ini, 2 bulan inilah kemuncak bagi musim sejuk. Alhamdulillah kita dah bagi sebahagian daripada sumbangan kita, tetapi apabila kita melihat mereka-mereka yang terkesan daripada musim sejuk ini melibatkan jutaan orang, jika kita melihat kepada 3 negara yang kita cuba untuk bantu ini, maka sumbangan yang pernah dan berjaya kita kumpul ketika ini sangat-sangat kecil bagi kesengsaraan yang mereka hadapi. Sehingga kini Peduli Insan sudah memperoleh kutipan hampir 1.5 juta ringgit hasil sumbangan masyarakat dan berharap dalam tempoh yang masih berbaki tidak sampai 2 bulan ini, pihaknya berjaya mencapai sasaran penuh iaitu 2 juta ringgit dalam usaha memperluas skop bantuan sedia ada terutama di kawasan utara Syria. Kita sasarkan untuk kita kumpul sekitar 2 juta.
dan terus terang kita bagi tahu kita masih belum mencapai sepenuhnya sasaran ini. Jadi kita harapkan semua orang yang mendengar dan yang melihat mesej ini dapat sama-sama kita bantu untuk kita kata mereka ini tiada orang lain kecualilah orang-orang ataupun saudara-saudara Muslim mereka yang mengetahui dan turut merasai kesakitan yang mereka hadapi. Mengulas lanjut, Muhammad Luqmanul Hakim berkata, bantuan itu melalui 2 inisiatif iaitu bantuan suapan kasih dan selimut kasih yang akan diagihkan mengikut keadaan dan keperluan pelarian. Suapan kasih memfokuskan bantuan dalam bentuk makanan iaitu makanan yang siap dimasak, pek makanan kering dan bungkusan daging sembelihan untuk mereka bertahan sekurang-kurangnya sehingga sebulan ketika musim sejuk. Manakala bagi selimut kasih, bantuan itu bagi mengurangi kesejukan dialami pelarian seperti pemanas, selimut, baju sejuk, pakaian, kasut dan bahan bakar sama ada kayu atau pemanas minyak diesel. Bagi mereka yang ingin turut sama membantu meringankan beban kesengsaraan pelarian, sumbangan boleh dibuat menerusi akaun CIMB Pertubuhan Peduli Insan Malaysia bernombor 800-993-3448 atau imbas kod QR tertera. Enam maut leher terbelit, tali layang-layang bersalut kaca. Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah. Kita ke perkembangan luar negara. Sekurang-kurangnya 500 penduduk kampung Guruyong di Korea Selatan terpaksa meninggalkan kediaman mereka selepas terbakar awal pagi tadi. Insiden tersebut turut memusnahkan 60 rumah di kawasan setinggan tersebut. Menurut Pegawai Jabatan Bomba Gangnam Shin Yong-ho, lebih 800 anggota bomba, pegawai polis dan pekerja am dikerahkan ke lokasi tersebut. Kejadian dipercayai berlaku pada jam 6.30 pagi waktu tempatan. Setakat ini, tiada kematian atau kecederaan dilaporkan dan kesemua penduduk telah selamat dipindahkan. Api berjaya dipadamkan sepenuhnya sekitar jam 11.50 pagi dan telah merosakkan kawasan seluas 2,700 meter persegi. Kejadian dipercayai berpunca dari sebuah rumah di kampung tersebut yang diperbuat daripada kepingan plastik dan papan lapis. Dalam pada itu, Pegawai Daerah Gangnam Kim Ah-rum memaklumkan kesemua penduduk yang dipindahkan tersebut dibawa ke fasiliti berhampiran buat sementara waktu dan difahamkan akan membawa kesemua mangsa ke hotel-hotel berhampiran. Seorang lelaki ditahan selepas menyembur seorang gelandangan wanita yang berada di hadapan galeri seni miliknya menggunakan pilih hos. Collier Gwyn, 71 tahun, dilihat menyembur air tepat di bahagian muka gelandangan tersebut sambil menjerit mengarahkan dia untuk beredar dari galerinya. Pihak berkuasa San Francisco memaklumkan Gwyn ditahan beberapa hari selepas video tersebut tular di media sosial. Jika sabit kesalahan, Gwyn juga berdepan penjara 6 bulan dan denda $2,000 Amerika. Bagaimanapun, mangsa tidak mahu membuat sebarang pertuduhan. Namun pendakwa raya percaya bahawa video tersebut dapat menjadi bukti kukuh untuk meneruskan pertuduhan terhadap Gwyn. Gwyn didakwa atas pertuduhan menyembur air dengan sengaja dan melanggar undang-undang pada golongan gelandangan. Gwyn dalam pada itu mengaku tidak bersalah kerana yakin bahawa tindakannya adalah salah satu usahanya untuk mengubah nasib gelandangan berkenaan. Di India, 6 mangsa termasuk 3 kanak-kanak maut selepas leher mereka terbelit tali layang-layang bersalut kaca ketika menyambut pesta layang-layang di Gujarat. Tragedi itu berlaku pada hujung minggu ketika orang ramai menyertai sambutan Uttarayan atau pesta layang-layang antarabangsa di Ahmedabad, Gujarat. Pegawai di Bandar Botalaf berkata mangsa maut kerana pendarahan teruk selepas leher mereka terjerut tali yang bersalut serpihan kecil kaca itu. Menurut polis, seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun antara mangsa paling muda yang maut dalam kejadian itu. Katanya mangsa sedang membonceng skuter bersama bapanya di bandar Bhavnagar apabila tali layang-layang menjerut lehernya dan meninggal dunia selepas menerima rawatan di hospital berhampiran. Dalam kejadian lain, seorang kanak-kanak berusia 3 tahun yang sedang berjalan pulang bersama ibunya di bandar Visnagar maut apabila seutas benang terbelit di lehernya.
Manakala seorang kanak-kanak berusia 7 tahun maut selepas lehernya terbelit tali layang-layang ketika sedang menunggang skuter dengan ibu bapanya di Rajkot. 3 lelaki turut kehilangan nyawa dalam kejadian sama di daerah Vadodara, Kutch dan Gandhinagar. Tali layang-layang bersalut kaca dipercayai antara punca utama kejadian itu dan ia masih boleh didapati walaupun penggunaannya sudah dilarang sejak 2016. Tali bersalut kaca sering digunakan pemain layang-layang untuk memutuskan tali pesaing, tetapi malangnya, ia juga boleh menyebabkan kecederaan dan kematian. Lawatan rasmi pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Indonesia baru-baru ini merupakan satu penghargaan kepada rakyat Republik tersebut. Selain memperkukuhkan hubungan dua hala yang telah lama terjalin, ia juga meningkatkan jaringan ekonomi negara serumpun. Abdul Rahman Kunyu yang berada di Jakarta, Indonesia, ada butirannya. Indonesia merupakan negara pertama yang dilawati Perdana Menteri bagi menjalinkan tekad baharu hubungan dua hala. Rakyat Indonesia yang ditemui di sekitar Jakarta berharap hubungan saling melengkapi antara Jakarta dan Putrajaya terus erat. Bagi mereka, dua negara serumpun perlu bekerjasama memacu ekonomi yang lebih kukuh. Sebagai rakyat Indonesia, kami berharap hubungan antara Indonesia dan Malaysia sebagai negara serumpun bisa terjalin dengan baik, ya, dari segi ekonomi, dari segi sosial politik, ya, kita bersama-sama sebagai negara yang bertetangga kita bisa menjalin kerjasama yang baik sehingga kedepannya tidak ada permasalahan-permasalahan yang signifikan dan kita bisa bersama-sama menjadi negara yang besar. Sebagai negara ASEAN kita bersama-sama berkembang. Dan kalau saya sendiri patut berbahagia karena saya sebagai masyarakat Indonesia akan kedatangannya Pak Anwar Ibrahim itu sangat memperkuat sekali akan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Bagi saya sendiri kehadiran Pak Anwar Ibrahim itu sendiri sangat berperan penting terhadap kekuatan ekonomi bersama antara Indonesia dan Malaysia, terutama kekuatan di tingkat ASEAN. Saya harap pertemuan di antara kedua negara ini dapat menjalin hubungan kerjasama ekonomi agar kedua negara ini dapat menjadi lebih kuat di bidang ekonomi dan kita sebagai negara serumpun bisa menjalin hubungan yang baik juga. Tambah mereka, hubungan dua hala ini juga bagi memastikan rantau ASEAN lebih kuat dan berdaya saing. Hubungan dua hala antara Malaysia dan Indonesia mendapat reaksi yang memberangsangkan di kalangan rakyat Indonesia. Mereka teruja dengan segala persefahaman yang termeterai dan mengharapkan dua negara serumpun ini mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Laporan Abdul Rahman Kunyu bersama juru kamera Izzat Syamir Ismail dari Jakarta, Indonesia untuk Berita Al-Hijrah. Selepas ini, kadar OPR tidak naik. Laporan BA Niaga, Bank Negara Malaysia BNM mungkin menangguhkan keputusannya berhubung kadar faedah dan mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% bagi separuh pertama 2023. Ia sekaligus bertentangan dengan jangkaan pasaran iaitu kenaikan sebanyak 25 mata asas kepada 3.0% sebagaimana yang diramal beberapa cabang penyelidikan sebelum ini. Keputusan BNM itu dicapai pada mesyuarat pertama 2023 semalam sekaligus menamatkan rentetan kenaikan 25 mata asas menerusi 4 mesyuarat MPC tahun lepas. Penyelidikan oleh Public Investment Bank Berhad dalam pada itu menjelaskan sebarang perubahan ke atas OPR bergantung kepada sejauh mana prestasi ekonomi domestik. Bagaimanapun, institusi itu menjangkakan bahawa kadar faedah itu akan dinaikkan 25 mata asas lagi kepada 3.0% pada separuh kedua 2023 dengan bergantung kepada langkah dasar domestik seperti kemungkinan pengenalan subsidi bahan api bersasar, kawalan harga serta perkembangan harga komoditi global. Sementara itu, penyelidikan oleh CGS CIMB Securities berkata, keputusan untuk mengekalkan OPR itu digambarkan sebagai unjuran berhati-hati BNM untuk bergerak ke hadapan. Firma pembrokeran itu menjangkakan ketidaktentuan pada masa akan datang berdasarkan pendirian bank-bank pusat di peringkat global yang semakin cenderung kepada kadar faedah rendah
Belanjawan Malaysia 2023 serta pembukaan semula China baru-baru ini. Penyelidikan firma itu turut menjangkakan kenaikan kadar faedah mungkin hanya berlaku pada separuh kedua 2023. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.